Waalaikumsalam. Sila baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina nikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, dipersilakan duduk. Okey, kamu mesti tertanya-tanya siapakah cikgu-cikgu di belakang tu kan? Okey, baiklah. Pertama sekali, cikgu mengucapkan selamat datang kepada pegawai-pegawai PPD daripada sektor pembelajaran PPD Seberang Perai Utara dan juga kepada cikgu-cikgu dari pelbagai sekolah di sekitar PPD Utara ini. Okey, selamat datang. Okey, baik. Cikgu mengharapkan sesi perkongsian pembelajaran kita hari ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Okey, hari ini macam biasa kita telah pelajari pelbagai tajuk sebelum ini dan kamu baru sahaja selesai habis peperiksaan pertengahan tahun. Dan tahniah cikgu ucapkan ramai juga yang mendapat markah 70 ke atas dan alhamdulillah tiada seorang pun daripada kelas 3A gagal, tiada. Okey, alhamdulillah. Beri tepukan sikit pada sama. Okey. Dan hari ini kita sambung pembelajaran kita iaitu topik 3.3 darah manusia. Okey, sebelum kita mulakan pembelajaran, cikgu nak mulakan dengan sedikit orang kata set induksi lah kan. Jangan terus pembelajaran ni. Okey, jom kita tengok. Okey, ada 3 jenis gambar. Kamu diminta untuk interpret, untuk tafsirkan gambar ini. Okey, first jom kita tengok. Alright, nampak di sini? Alright. Okey. Okey, gambar pertama. Ini ialah gambar pertama kamu. Daripada gambar ini, apa yang kamu boleh tafsirkan, jelaskan? Cuba bagi pandangan, angkat tangan, jawab. Ya, kakak. Ada 3 orang pakcik. Ada 3 orang pakcik, betul, memang betul pun. 3 orang pakcik. Lagi? Ya, Razi? Mereka dapat sijil. Oh, mereka dapat sijil. Betul. Kalau kamu tengok di sini, mereka tengah pegang sijil. Betul kan? Okey, lagi seterusnya? Okey, Zul Zarif. Mereka ada dalam mall. Sebuah mall. Apa dia Zul Zarif? Mereka ada dalam sebuah mall. Oh, mereka ada dalam sebuah mall, shopping kompleks. Okey, betul. Nampak macam shopping kompleks. Okey, seterusnya. Next. Sebab tak ada lagi pelajar yang teka dengan tepat sikit. Cuba. Okey, Aslam. Ada kempen derma. Ada poster kempen derma darah. Poster kempen demam darah. Di mana tu, Aslam? Yang dekat dengan situ. Dekat belakang tu sekali kan? Ya, betul. Tajam. Okey, mata Aslam ni. Okey, betul. Kat belakang ni kalau kamu perhatikan, ada satu perkataan ditulis derma. Okey. Bermakna ini berkaitan dengan kempen derma darah. Okey, selamat datang cikgu, dipersilakan masuk. Okey, seterusnya. Okey, ini ialah berkaitan dengan kempen derma darah. Okey, tahniah Aslam. Okey, sebenarnya bila kamu perhatikan di sini, ini merupakan satu sijil penghargaan yang telah diberikan kepada penderma darah terbanyak. Okey, untuk makluman kamu, sesiapa yang menerima darah, kita boleh mendapat sijil penghargaan. Okey? Okey, seterusnya kita tengok pula gambar yang kedua. Ada seorang pakcik juga, tapi bukan 3 lah, seorang pakcik. Okey, apa pula berkaitan dengan gambar ini? Cubalah aktiflah sikit ke boys. Pakcik tengah pegang beg darah. Bagus. Lagi, kakak. Ya, kakak nampak terus McDonald. Pelik kan dekat McDonald. Setahu kita makan dekat situ kan. Tiba-tiba dia pegang beg darah. Okey, something tu. Okey, lagi.
Rasa-rasa. Okey, Afika. Ya, pakcik tu menderma darah. So, apa berkaitan pakcik tu derma darah dengan MACD? Sponsor. Dianjurkan. Ya, bagus kakak. Okey, bermakna di sini McDonald ini telah menganjurkan apa kelas? Derma darah. Ini bermakna kempen derma darah bukan hanya dianjurkan oleh hospital-hospital kerajaan, bukan hanya dianjurkan oleh hospital swasta, pusat darah negara, tetapi ia juga dianjurkan oleh NGO, pertubuhan bukan kerajaan yang lain. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok gambar yang ketiga. Last one. Okey. Tadi Fikri dah sebut tadi. Apa tu Fikri tadi? Beg darah. Dan kalau kita fokus zoom in kita tengok apa yang nampak dekat beg darah ni. Ada tulisan apa? B. Rasa-rasa apa kaitan dengan B? Dia dapat grade B ke beg darah tu? Ya, betul cikgu dengar. Kamu sebut apa tadi? Okey, kumpulan darah B. Okey, bagus. Okey. Hari ini dengan 3 gambar yang kamu pelajari ini, cikgu ingin memfokuskan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, kalau kamu lihat dekat whiteboard. Okey, whiteboard cikgu switch on dulu ya. Okey, dekat whiteboard, objektif pembelajaran kita yang pertama, mengenal pasti jenis antigen pada sel darah merah dan antibodi dalam plasma darah kumpulan darah A, B, AB dan O. Objektif pembelajaran kita yang kedua iaitu menyatakan kesesuaian, sesuai atau tidak sesuai. Okey, penderma dan penerima darah dari aspek jenis antigen dan antibodi bagi kumpulan darah A, B, AB dan O. Okey, baiklah. Pastikan kamu semua boleh tahu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baiklah. Tanpa kita melengahkan masa, dekat sini tadi kamu nampak dekat beg ni ada perkataan B kan? Cikgu juga sediakan satu kad. Okey. Dia lari sikit Okey, cikgu sediakan satu kad. Okey. Okey, yang ni kamu tengok selain huruf B, ada huruf apa lagi? A. Okey, seterusnya apa lagi? Kelas? B. Dan seterusnya apa dia? A. Dan? O. Okey, bermakna apa yang cikgu nak tunjuk kat sini tadi? Kumpulan darah. Okey, kumpulan darah kita ada 4 jenisnya. Kumpulan darah A, B, O dan AB. Okey, cikgu nak tanya kat sini, siapa kumpulan darah A di sini? Boleh angkat tangan. Put up your hand. Okey, tak ramai Okey, tak apa, kita panggil wakil Hazid datang depan untuk mewakili kumpulan darah A datang depan. Okey. Seterusnya, siapa kumpulan darah B? B. Okey, boleh datang Razid. Okey, mewakili kumpulan darah B. AB. Tak ramai AB. Okey, boleh Fikri datang? Okey, kamu pasang Okey. Seterusnya kumpulan darah O. Oh, ramai kumpulan darah O sebab kita sudah maklum kumpulan darah O tu apa kelas? Penderma universal. Boleh menderma darah. Bermakna kamu ni ramai penderma universal. Okey, so kumpulan darah O, Zul Zarif boleh datang. Okey. Okey, dekat sini cikgu sediakan juga 2 balik sebab kita nak tengok penerimaan dan pendermaan darah. Okey, kumpulan darah A tadi, siapa angkat tangan tadi kumpulan darah A? Kumpulan darah A, okey, Iman. Dan seterusnya kumpulan darah B. Okey, Khairul datang. Okey. Dekat sini kamu boleh lihatlah kawan-kawan kamu daripada pelbagai kumpulan darah. Okey. Sekarang soalan cikgu. Cikgu nak tengok adakah kamu boleh faham tentang keserasian darah tu. Belum lagi melibatkan antigen dan antibodi. Okey, ini secara umum dulu. Okey. Hazid. Okey, Hazid ialah kumpulan darah A. Soalan cikgu,
Haziq boleh menderma. Okey, ada dua istilah nah. Satu menderma, satu menerima. Haziq boleh menderma darah kepada siapa? Okey, yang pertama mestilah sama kumpulan darah, iaitu kumpulan darah siapa kumpulan darah A tadi? Iman. Okey, mai sini Iman. Tengah pasang lagi. Okey, abang duduk sini. Okey, kumpulan. Sama geng nah, sama geng, sama kumpulan. Okey, selain itu, siapa lagi boleh Haziq boleh menerima darah? AB, Fikri. Bermakna Haziq boleh menerima darah kepada Fikri. Sebab Fikri merupakan penderma ke penerima universal? Penerima universal. Okey. Sekarang soalan cikgu berkaitan dengan menderma. Okey. Soalan yang kedua, menerima darah. Okey. Haziq, kumpulan darah A, boleh menerima kumpulan daripada siapa? Sama juga A. Haziq juga boleh menerima darah daripada siapa? Siapa? Zozari. Okay, Zozari boleh duduk sebelah. Okey. Ke sana. Okey. Boleh nak? Okey, anjak sana sikit. Okey. So kamu boleh faham secara orang kata basic Ana. Okey. Sambil-sambil tu kamu boleh buka buku teks dan refer dalam buku teks untuk jadual di muka surat 99. Okey, cuba buka buku teks sekarang. Ini buku teks kita. Padanan kumpulan darah penderma dan penerima. Okey, kamu tengok dah? Kumpulan darah penderma dan penerima. Okey, untuk kumpulan darah A, Haziq tadi. Haziq nah? Kumpulan darah A kan? Okey, Haziq boleh menerima darah kepada siapa? Cuba tengok gambar ni, jadual. A dan okey, seterusnya kumpulan darah B. Siapa B? Okey, mai Raziq sana. Okey. Raziq boleh menderma darah kepada siapa? B dan AB. Manakala AB, kumpulan darah AB pula. Okey, Fikri. Fikri boleh menerima darah kepada siapa? AB sahaja. Sebab Fikri pun AB kan? Okey, seterusnya kumpulan darah O. Mana? Zozarif. Muslim friend. Okey. Zozarif boleh menerima darah kepada siapa? Semua darah, kumpulan darah. So Zozarif ini pahala dia banyak lebih kan. Bagus menerima darah kepada semua kumpulan darah. A, B, A, O. That's why kita panggil dia penderma universal. Sambil-sambil tu Zozarif juga digelar sebagai heroes. Boleh. Alright. Okey. Terima kasih semua, boleh duduk. Okey, kamu duduk. Tak payahlah. Ni tanggal kan, tak payah tanggal. Duduk je. Okey, seterusnya kita tengok soalan. Okey, kita tengok sikit soalan. Okey. Cuba kita tengok soalan, adakah kamu dapat memperolehi markah 2 atau 1? Okey, kita tengok dulu bila kita nak menjawab soalan, pastikan kamu tengok markah. Okey, markah di sini berapa kelas? 2 markah. Okey, pertama sekali soalan dia. Mengapakah Fikri? Tadi Fikri kan? Fikri mana? Fikri darah apa? AB. Darah AB. Mengapakah Fikri iaitu seorang kumpulan darah AB? Tadi kita kata AB kan? Okey, dikenali sebagai penerima universal. Kenapa Fikri dikenali sebagai penerima universal? Kenapa? Sebab? Okey. Okey, boleh dah? Evan Evan. Okey. Selain itu siapa lagi? Okey, nak? Sebab dia boleh terima semua darah. Okey, kerana kumpulan darah AB boleh. Okey, tulisan cikgu nak tulis cepat lah. Kalau ikutkan tulisan cikgu memang cantik pun. Nak tulis cepat. Okey, kumpulan darah AB boleh Menerima semua kumpulan darah. Okey. Kalau kamu setakat menjawab jawapan ini, kamu hanya mendapat 1 markah. Okey. Markah kedua sebenarnya melibatkan jawapan iaitu antigen dan antibody. Okey.
Ini jawapan yang tepat. Okey, kita nak tengok apa jawapan yang tepat. Okey, oleh itu hari ini bersesuaian dengan tajuk kita hari ini, kita nak lebih mendalam apa itu antigen dan antibody. Okey, jom kita tengok antigen dan antibody. Okey, kamu boleh refer buku teks. Okey, di sini. Okey, buku teks di muka surat berapa tu? 98. Okey, kita memaksimumkan penggunaan buku teks. Ingatlah, buku teks nak buat soalan ke apa ke, kementerian nak buat soalan, mesti refer buku teks. Okey, sekarang kita tengok pula jadual 3.3, jenis darah, antigen dan antibody. Okey, baiklah. Okey, kita tengok sini. Suara cikgu jelas ke? Okey, di sini. Kalau kamu tengok, apa itu maksud antigen? Antigen ialah molekul protein. Suatu molekul protein yang ada pada permukaan sel darah merah. Okey, sekali lagi cikgu ulang nah. Antigen ialah molekul protein yang ada pada permukaan sel darah merah. Okey, di sini cikgu ada bina model. Okey, model plastisin lah, okey, iaitu sel darah merah. Okey, sel darah merah di sini tadi maksud antigen. Cikgu dah beritahu antigen ialah suatu jasa asing ataupun molekul protein yang ada pada permukaan. Kamu nampak dah permukaan? Permukaan sel darah merah. So di sini sel darah merah kita tiada sebarang antigen. Okey, cikgu tunjuk pula yang ni. Tiba-tiba wujud something, sesuatu. Ini kita panggil sebagai apa ni kalau model ni? Warna pink biru ni. Antigen. So, cikgu cipta satu model yang mana supaya kamu boleh faham. Bermakna pink ini diwujudkan sebagai apa? Antigen. Dan untuk level kamu akan mempelajari dua jenis antigen. Antigen A dan antigen B. Antigen A ada, cuba kamu tengok gambar ni nah. Okey, antigen A ada pada permukaan sel darah merah kumpulan darah A. Sama. Sekali lagi cikgu ulang. Antigen antigen kan ada pada kumpulan darah sel darah merah A. Okey, ini dia. Kita dah buat. Cikgu dah buat ini nah. So kita pin ni cikgu warnakan dengan warna kuning sebab tak ada warna yang mewakili A. Tak ada warna A, huruf A kan. Kalau kata yang B, antigen B, at least ada kita tahu biru. Betul tak? Ini tak ada. So cikgu buat warna kuning lah. Okey, sekali yang ni adalah kumpulan darah A yang ada antigen A, iaitu pada permukaan sel darah merah. Okey, di sini cikgu dah tunjuk sini sekejap. Okey, ini dia. Ada 4 tangan manusia. Ada 4 tangan manusia. Tadi tangan siapa kumpulan darah A? Haziq. Tangan Haziq ni. Okey, Haziq. Kena terimalah nah tangan Haziq. Okey, ni tangan siapa kumpulan darah B tadi? Tangan Haziq. Bolehlah tu sadar sikit. Okey. Kumpulan darah O. Ni lagi sadar. Siapa kumpulan darah O? Tepat sekali. Memang Zul Zarif. Okey. Dan ni kumpulan darah A, B. Fikri. Okey. So, di kumpulan darah A. Kamu tengok kumpulan darah A. Jenis antigen di permukaan sel darah merah. Ada antigen A. Ini dia. Mesti pada sel darah merah. Cikgu letak di sini dulu. Ini mewakili saluran darah kita nah. Saluran darah. Kamu dah pelajari nah, saluran darah kita ada 3. Apa dia? Arteri? Okey. Dan pada kumpulan darah A ada antibody. Antibody itu apa? Molekul protein yang dihasilkan oleh sel limfosit. Sel darah putih nah, yang dihasilkan oleh sel darah putih dan ia masuk ke dalam aliran darah. Masuk ke dalam aliran darah. Bermakna kalau masuk dalam aliran darah, dalam plasma darah. Okey, di sini cikgu wujudkan satu antibody. So, nampak macam Y kan? Antibody. So, antibody dia sebut sat kelas apa dia? Antibody anti B. Tak suka B ni, anti. Tak suka B ni. Okey, so di sini. Boleh nampak kelas? Okey. Ini untuk kumpulan darah A. Seterusnya untuk kumpulan darah B. Ada apa kelas?
Nampak P mana biru? Antigen yang ada pada permukaan sel darah merah. Okey, so cikgu letak. Allahu Akbar. P mana hilang lah. Okey. Dia melekat. Okey, seterusnya dia ada antibody apa kelas? Antibody anti-A. Okey, so yang ni mewakili A nah, antibody anti-A. Okey. Boleh nampak kelas? Seterusnya kumpulan darah O. Okey, di bawah. Ada tak antigen? Bermakna pada permukaan sel darah merahnya tiada antigen. Tak ada. Okey. Sekejap lagi kamu kena buat dalam berkumpulan ya. Okey, seterusnya dia ada tak antibody? Antibody apa tu kelas? Ni antibody apa? Sebab warna biru kan? Okey, ni. Okey, ada dalam saluran darah ni. Okey, untuk kumpulan darah AB, ada apa kelas? Ada dua. Nampak tak? Antigen A, antigen B. Okey, itu saja. Adakah dia mempunyai antibody? Tak ada. Okey, boleh faham tak setakat ni kelas? Okey, simple saja. Okey, sekejap lagi kamu akan cipta dia sendiri. Bermakna sekejap lagi kamu akan buat apa? Aktiviti yang mana? Kumpulan darah A, Haziq. Kita ambil darah dia sekejap lagi. Ambil darah dia masuk dalam beg. Okey, ambil darah dia. Cukupkan satu beg tu. Okey, keluar dalam beg tu penuh antibody, antigen penuh. Okey, sekejap lagi ambil darah. Kumpulan darah B pula. Siapa tadi? Ambil darah dia. Dan kamu masukkan dalam beg itu. Okey, dah selesai semua tu. Habis projek yang pertama. Yang kedua, kita akan buat kempen derma darah. Mula-mula ambil darah dulu kan, letak dalam beg. Kemudian aktiviti kedua, kempen derma darah. Bermakna kamu menderma darah pula. Tapi ada syarat. Bila kita nak menderma darah, kita kena tengok sepadan atau tidak sepadan. Okey, cikgu hanya bagi satu contoh dulu supaya sekejap lagi kamu cari maklumat dalam buku teks. Okey, yang pertama, contoh yang pertama ya. Okey, katakanlah kumpulan darah A nak menderma darah kepada kumpulan darah B. Okey, cikgu gerakkan sel darah merah ni. Cikgu gerak nah. Derma darah kepada kumpulan darah B. Boleh ke tak boleh kelas? Sebab apa kelas? Nampak warna sepadan? Asalnya sini nah. Dia gerakkan kepada kumpulan darah B. Apa jadi? Antibody anti akan menyerang. Nampak? Yang sepadan. Tak boleh derma darah. Kalau derma juga akan menyebabkan dan menyebabkan kematian. Cannot to donor blood. Okay, are you understand? Cikgu hanya bagi satu contoh saja. Kamu dikendaki bina dialog untuk kempen derma darah sekejap lagi. Kumpulan darah B, derma darah kat kumpulan darah AB. Oh, derma darah ni boleh ke tak boleh? Dan mesti jawapan kamu dalam perbincangan dialog kamu tu melibatkan antigen dan antibody. Kalau kamu nak lebih faham, ada dalam buku teks di rumusan. Okey. Make sure kamu kaji dan kamu laksanakan. Okey, boleh kelas semua? Setakat ni cikgu tahu kamu boleh faham dalam mungkin 60-70%. Okey, akan lebih mendalam bila kamu buat aktiviti dan kamu kaji dalam buku teks. Okey, boleh kelas? Are you ready? Okey, boleh kemas barang dan atas meja make sure ada satu buku teks sudah sebab kita banyak peralatan. Okey, boleh mula sekarang. Cikgu bagi tempoh dalam 15 ke 20 minit. Okey, kita akan bina beg darah AA. Sekali lagi kelas, kita bina apa kelas? AA itu mewakili apa? Ya, bagus. Dipersilakan. Kita tengok kumpulan mana yang terbaik. Okey. Okey, potong lain tu. Okey. Dan bina 4-4, letak kertas tu 4-4 baru cantik. Oh, nampak? Bagi kertas tu. Okey, pastikan dia
di luar line hitam tu ada nampak. Okay, cantik. Untuk memastikan kamu nak sure sama ada antigen apa, antibody apa, refer buku teks, kaji dan refer buku teks. Ada. Okey, jenis antigen, antibody ada di muka surat 99. 98 Okey. Antigen B mestilah berwarna biru. Antigen A warna kuning. Okey. Ni beg darah dia lah. Masa dia orang buat ni arahan tugasan dia ada tak? Tugasan dia? Arahan tugasan dia? Macam dia orang nak kena buat apa. Tu dah saya bagi urut tugasan tadi tu je lah. Saya sebut macam tu je lah. Tak apa, nanti boleh buat arahan tugasan. Buat jadual tu lah. Arahan tu nombor 1. Ya betul, di kertas tu kan. Dia macam eksperimen lah kayak tu lah. Okey. Pastikan kamu masukkan jenis antigen dan antibody dalam kumpulan yang betul, kumpulan darah yang betul. Okey? Antigen B mesti pin berwarna biru. Antigen A pin yang berwarna kuning. Antibody pun mesti betul ya, kelas. Okey, masukkan dalam beg darah AA. Dan tulis jenis antibody tu di dalam kertas yang diberikan. Tulis dengan pen lah, sedia pen. Doktor subjek sains. Ya. Fazlijan, KPPK. Jazlijan. Ya. Faz. Ya, Fazlijan. KPPK lah. KPPK. Teruskan. Silakan doktor, tengok dekat sini ada jenis antigen antibody kan. Tapi mereka tak nampak benda ni. Tak apa, sekejap mereka buat kempen yang berdarah sikit. Ya, kadang tidakkan. Tak nampak, memang confuse antigen antibody ni. Inovasi tu saya sudah nampak. Cuma ini kita buat strategi otomasi. Lebih kucing Asalnya saya buat simple macam ni lah doktor. Tapi benda ni kit pembelajaran yang tak tetap. So bila nak tetapkan betul, saya ciptalah beg ni. Tu pun dah banyak tahun lah saya fikir. Sebelum ni saya letak dalam botol. Macam ni lah. Jadi macam tak berapa efisien. Lama-lama saya pun ciptalah macam ni. Dah bertahun kita mengajar Tingkatan 3 ni sejak 2005. Tapi tajuk ni baru 4-5 tahun KSM baru. Sebelum tak ada tajuk ni. Jadi pun saya cerita barulah nampak sikit murid pun minat kan bila kita buat kempen derma darah. Sekejap lagi kita tengok. Kit pembelajaran kita. Dan paling penting tu antigen antibody tu. Memang confused. Ya. semua SPA punya kunci tau ramai sebab tu kita buat apa nama sebagai exercise semua kan ambil seorang dikumpul saya punya Cikgu. kita pula ya Allah kau nak peluk Saya pun mengikut arahan. Ya, menjalankan amanah. Lagipun berkongsi tu kan bagus. kita ada sesi kena ada sesi kalau lesson kita kena buat bersama-sama lebih coaching coaching kita boleh buat perbaikan so kita pakai coaching so kita pakai model satu Kita sila lihat tengok Okey, masukkan darah sekarang. Bila dah siap, labelkan semua ni dan kemudian masukkan darah. Separuh kat sini, separuh dalam beg. Lekat, buka dan lekat. Lekat dulu, mesti lekat dulu. Dia kena satu, kamu tinggal dalam kat sini satu masuk. Okey, bagus. Very good. Boleh. Boleh tak masuk air sikit lagi?
antigen antibody tu. Kumpulan darah. Bagi level tengah sikit lah. Okey, sikit sangat tu dia ambil darah tu. Okey, boleh. Kenapa antibody semua? Bila kita nak gukan dengan antigen tu, kita nak bagi dia sepadan, bentuk lain dia tak jadi. Bentuk Y tu pak dia ngam. Mana macam nak tunjuk tu. Sat yang belum ni kan. Kakak Masat. Okey. Ini. Inilah maksudnya dia ngam, tapi kan ni warna biru lah. Kalau ikut kita pak satu lagi. Pin tak berapa cukup lah tu. Ada dua pin, so kita ngam je. Pak. Oh, dia cakap Cuma ambil warna kuning. Dia kontra biru dengan kuning. Itulah. B tu B lah. B lah. Antibody anti-B. Antigen B. Yang ni tak ada lah. Memang tak ada antigen pun. Penderma universal tak ada lah. Oh, dia tanya kat mana? Jadi tak 19 Jadi dia kata jadi. Nanti dah belum ke kat cikgu fizik ke dengan cikgu mat ke? Apa dia? Yang kat Fana bagi. Cuma dapat tak? Tak dapat lagi. Kumpulan 5 dah siap. Tahniah. Bagus. Bina dialog sekarang. Kumpulan 6 ya. Okey. Ini dah ambil gambar dah. Tapi ini nak kena-kena. Pakai stand dia. Tu stand. Stand. Alright. Okey, boleh. Bina dialog sekarang. Okey, bina dialog sama-sama. Okey, duduk dan bina dialog. Dah siap dah? Okey, letak kat sini. Tak ada. Okey. Okey, letak susun. And then bina dialog. Melibatkan antigen dan antibody. Boleh derma darah, kenapa tidak boleh derma darah? Okey, baik. Okey. Duduk. Yang dah siap, Muklis. Duduk, Muklis. Ambil kursi duduk. Okey, abang. Duduk dan bina. Okey, Sakdi. Pergi ambil kursi kat sebelah. Kita ambil jalan je masuk. Abang jauh sana sikit. Dialog. Oh, best. Nanti tak apa, kita buat ujian saringan. Ambil dulu darah, kita buat ujian saringan. Tak masalah pun. Okey, dah siap dah? Kakak, siap dah? Boleh dah? Okey. Siap dah? Boleh? Okey, nampaknya kamu semua dah siap dah ni? Siap dah? Okey. Kita dah siap untuk membina kit pembelajaran itu beg darah AA. Apa dia sekali lagi? AA tu apa? Okey, sekarang kita applykan dalam kempen menerima darah. Okey, cikgu nak panggil kumpulan. Okey, kumpulan. Kita kira lah nah. Siapa volunteer dulu? Nanti takut pula kan. Okey, siapa volunteer dulu? Siapa? Alia volunteer dulu. Kumpulan Alia. Beri tepukan. Perhatian kepada kawan kamu. Okey. Duduk sebentar. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 3, kami akan berbual-bual tentang kempen pendermaan darah. Jadi, Zahira, disebabkan awak terlibat dalam kemalangan jalan raya, jadi awak kehilangan banyak sangat darah. Jadi, awak perlu melakukan proses penerimaan darah. Jadi, doktor nak tahu berapakah berat badan awak, Zahira, berapa umur awak dan apa jenis kumpulan darah awak?
Berat badan saya 50 dan umur saya 23. Jenis darah saya darah B. Okey, dari segi ni kita tahu awak lepas untuk proses penerimaan darah ni kerana bagi proses penerimaan darah umur mestilah 18 ke atas hingga 60 serta berat badan 40 ke atas. Jadi, nurse sila cari darah kumpulan B. Minta maaf doktor, kita kehabisan stok darah B. Tak apa, kita gantikan dengan kumpulan darah O. Kenapa darah O doktor? Okey, baik. Lepas nurse dah pasangkan semuanya untuk awak, doktor akan terang. Sakit. Giri nak tunjuk lagi tahu Atih. Giri nak tunjuk. Aku nak beritahu. Zan kat sana sikit. Okey. Alright. Sebab darah O ni merupakan penderma universal. Darah O boleh derma kepada semua jenis kumpulan darah, termasuklah kumpulan darah awak iaitu kumpulan darah B. Darah O ni terdapat antibody anti-A. Darah O dulu. Kumpulan darah O ni terdapat antibody anti-A dan antibody anti-B serta tiada antigen pada permukaan sel darah merah kumpulan darah O. Jadi yang seperti yang kita tahu iaitu awak kumpulan darah B. Kumpulan darah B terdapat antigen B serta antibody anti-A. Jadi antibody anti-A dalam kumpulan darah awak iaitu kumpulan darah B takkan menyerang kumpulan darah O kerana tiada antigen pada permukaan sel darah merah kumpulan darah O. Oh, faham doktor. Oh, begitu doktor. Ya, sekarang awak dah faham kan? Derma tu. Doktor, lepas ni kalau saya dah sihat, boleh ke saya derma darah? Boleh sangat. Seperti yang kita tahu, derma darah ni terdapat banyak sangat kepentingan. Yang seperti semua tahu, derma darah ni dapat menyelamatkan nyawa seseorang itu. Selain itu, tubuh badan penderma juga akan jadi lebih sihat serta bertenaga. Serta fungsi sel badan dalam badan seorang penderma tu akan menjadi lebih baik. Ya, okey. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Okey, tanya pada kumpulan Alia. Okey. Cikgu boleh faham apa yang Alia nak maksudkan tadi kan? Okey, bagus. Dah wakil girls, kumpulan perempuan, jadi kita panggil wakil boys pula. Which one? Mana satu? Tapi kan cikgu berkenan dengan Fikri. Okey, boleh kumpulan Fikri. Okey, datang Fikri. Okey, kita tengok simulasi daripada kumpulan Fikri. Dah mic tadi. Nah. Bang makan. Okey, boleh mula. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari. Kami dari kumpulan 2 ingin menerangkan tentang jenis kempen pendermaan darah. Nervous sikit. Biasa tu. Okey. Ni adalah situasi manakala seorang pesakit ingin menerima darah. Okey. Assalamualaikum Cik. Pak Cik mai sini ni. Tujuan Pak Cik apa datang sini ni? Waalaikumsalam. Pak Cik nak mai ambil darah. Oh, Pak Cik nak ambil darah. Okey. Pak Cik kumpulan darah apa? Pak Cik kumpulan darah A. Pak Cik kumpulan darah A. Nurse, boleh tolong cari darah A tak? Okey, alhamdulillah Pak Cik. Kita ada darah A. Maksudnya Pak Cik tak gaduh nak ambil apa? Kumpulan darah AB dah. Dah ada darah A nak Pak Cik nak? Okey. Alhamdulillah. Okey Pak Cik. Kumpulan darah A ni
dia satu, dia ada antigen A. Yang kedua, dia ada antibody anti-B. Maksudnya, pakcik hanya boleh menerima darah daripada kumpulan darah AB dan kumpulan darah A saja. Oh, macam tu kah? Macam tu lah pakcik. Sebab apa pakcik? Sebab apa kita boleh menerima darah A ni? Sebab boleh pakcik. Sebab boleh pakcik. Sebab apa? Sebab boleh lah pakcik. Apa contoh, kalau saya pakcik kumpulan darah A, saya nak bagi kumpulan darah B kat pakcik, agak-agak pakcik rasa boleh tak? Cik rasa tak boleh kot. Pandai juga pakcik tu. Pandai pakcik. Okey. Pasal apa kita tak boleh siapa kumpulan darah pakcik tak boleh menerima kumpulan darah B? Sebab dalam kumpulan darah B ada antigen B dan antibody anti-A. Apabila kumpulan darah A masuk dalam kumpulan darah B, antigen antibody anti-A akan menyerang antigen A yang ada di kumpulan darah A. Dan disebabkan itu, ia akan menyebabkan proses pengumpulan darah. Dan pakcik boleh, saya ni tak sampai hati nak cakap pakcik oi. Pakcik boleh mati pakcik. Kalau pakcik guna darah macam tu, pakcik boleh mati. Tu lah kata, kalau saya ni, saya rasa pakcik kena ambil darah A lah. Pakcik tak ada persoalan kan? Siapa pakcik tak boleh ambil darah ni? Sebab ini memang ikut dia punya ni, ikut dia punya prosedur. Pakcik tak boleh terima macam tu. Okey pakcik tu? Okey. Sekian, terima kasih. Okay, Tania kumpulan Fitri. Kamu nak dengar lagi ke kumpulan lain? Nak dengar? Seorang lagi ke? Satu kumpulan lagi? Boleh? Okey, yang ni kita minta kawan-kawan pula pilih kumpulan mana. Boys juga? Boleh boys. Tapi cik rasa macam tak cukup masa dah lah. Okey, tak apa, nanti kita sambung dalam pembelajaran yang berikutnya. Okey, setiap kumpulan wajib untuk bentangkan nanti. Okey, baiklah di sini. Daripada apa yang kamu pelajari di sini, adakah kamu faham tentang kewujudan antibody dan antigen? Okey, kita lihat sekali lagi. Untuk kumpulan darah A, siapa nak bagi? Okey, contohnya kumpulan darah A. Terbang pula. Okey. Untuk kumpulan darah A, beg darah ni mengandungi apa kelas? Lagi? Okey. That's why kita wujudkan antigen dan antibody dalam beg ini supaya kamu boleh nampak dan faham. Okey, seterusnya untuk kumpulan darah B. Apa yang kamu boleh lihat di sini? Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kumpulan darah O. Okey, cikgu bagi personal. Zozarif. Zozarif, apa yang Zozarif nampak kat sini? Bangun Kak Bang. Saya nampak mesin darah merah. Lepas tu antibody anti-A dengan antibody anti-B. Ada tak antigen? Tak ada. Tak ada. Okey, bagus. Very good. Duduk. Okey, seterusnya Lokman. Okey, Lokman. Okey, atlet sekolah kita. Okey. Lokman, ni darah kumpulan darah AB. Apa yang abang boleh tafsirkan darah AB? Dalam kumpulan darah AB ni dia ada antigen A dan antigen B. Ya, bagus. Okey. Okey, itulah kesimpulan yang telah dibuat oleh rakan kamu. Okey, untuk cikgu nak melihat keberkesanan kamu faham atau tidak, di sini cikgu ada sediakan soalan beraras kebat. Okey, beraras kebat sebab kita telah buat latihan sebelum ini aras sederhana. Okey, aras rendah insya-Allah kamu boleh jawab. Di sini ialah soalan beraras kebat. Okey, cikgu edarkan dulu ya. Okey. Okay, ambil. Okey, berapa orang semua? 6. Okey, ambil dan buat sekarang. Okey, sekarang nah. Okey, cikgu bagi masa 1 minit saja. Cepat, buat cepat-cepat. Okey. Okey, ini ialah penilaian cikgu kepada kamu. Okey, buat sekarang, ambil pensel dan buat sekarang. Okey. Okey, abang. Okey, bagus. Okay, jawab. Okey, boleh jawab sekarang. Sekejap lagi cikgu akan panggil kamu untuk berikan jawapan. Okey, boleh? Cuba buat. Okay, duduk asal. Okey, cuba jawab sekarang.
Soalan pertama. Okey, kita fokus soalan pertama dulu. Rahimi telah terlibat dalam suatu kemalangan jalan raya yang mengakibatkan dia kehilangan banyak darah. Okey, doktor memaklumkan Rahimi hanya boleh menerima darah jenis O sahaja. Sebab darah Rahimi tadi darah apa? Darah O lah. Okey, dia hanya boleh menerima darah daripada kumpulan darah O. Okey, pada pendapat anda, apakah jenis kumpulan darah Rahimi? Wajarkan jawapan anda. Okey, wajarkan jawapan anda. Sebelum kamu menjawab, kamu mesti melihat markah dulu. Markahnya sebanyak 2 markah. Pastikan memberi jawapan sebanyak 2 markah. Okey, kumpulan darah apa? Okey, kebanyakan kamu mesti boleh jawab O, tapi kenapa? Dia mempunyai apa? Betul? Cikgu nampak ada pelajar telah menjawab soalan pertama. Okey, kita tak nak buang masa. Boleh tak cikgu panggil volunteer dulu? Siapa nak jawab jawapan untuk soalan nombor 1? Boleh Alia? Okey, Alia. Bagus Alia datang depan. Tolong bagi jawapan untuk jawapan nombor 1. Alia ni aktif lah. Cikgu nak bagi reward kat dia nanti. Okey. Okey, cuba bagi jawapan Alia. Jenis kumpulan darah Rahimi ialah kumpulan darah O. Okey, 1 markah. Jenis darah O, 1 markah. Okey. Kerana kehadiran antibodi anti-A dan antibodi anti-B dalam plasma darahnya. Ya, betul. Menyebabkan dia akan menyerang antigen dalam darah lain. Ya, betul. Tahniah. Betul jawapan Alia. Bagus. Beri tepukan sikit. Alright. Bagus Alia duduk. Okey, untuk soalan nombor 2. Ramalkan apa yang berlaku sekiranya Rahimi menerima darah selain daripada jenis darah O. Sebab Rahimi darah O. Dia terima darah selain daripada darah O. Okey, boleh Aslam? Okey, mah. Okay, jawapan Aslam. Di sini. Baiklah, sekiranya Rahimi menerima darah selain darah O, darah Rahimi akan tergumpal menjadi gumpalan darah dan darahnya akan menjadi pekat. Boleh menyebabkan? Dan boleh menyebabkan kematian. Ya, betul. Tetapi kita tak boleh guna istilah tergumpal. Kita mesti menggunakan istilah penggumpalan. Okey, betul dah. Tapi cikgu perbetulkan sikit istilahnya penggumpalan darah yang boleh mengakibatkan kematian. Bagus Aslam. Beri tepukan sikit pada Aslam. Bagus. Okey, soalan berikutnya. Hospital Kenanga telah menganjurkan program menderma darah. Darah yang diterima akan melalui ujian saringan sebelum digunakan. Wajarkan mengapa ujian saringan perlu dilakukan. Ada siapa-siapa volunteer nak jawab? Yang volunteer ni cikgu nak bagi hadiah tau. Selepas kelas ni. Orang lain pula Aslam. Okey, siapa? Okey, Zahirah kan? Okey, bagus. Kenapa perlu ujian saringan? Okey. Untuk mengesah sama ada penderma mempunyai bakteria ataupun virus dalam darah yang ingin didermakan. Ya, betul. Tepat sekali. Bagus. Sebelum kita mendermakan darah kepada orang lain, beg darah tersebut perlu melalui ujian saringan dulu. Nak menentukan sama ada dalam darah ni berpenyakit atau tidak. Okey, ada kehadiran bakteria berbahaya, virus berbahaya. Okey, seterusnya. Nyatakan satu contoh penyakit berjangkit yang boleh disebarkan melalui darah. Ramai nak jawab ni. Maknanya soalan ni senang sikit. Cikgu nak pilih siapa? Akil. Bolehlah Akil, Kam? Okey. Apa jenis penyakitnya? Jenis penyakit tersebut ialah HIV. HIV, ya. Commonly, semua orang tahu penyakit HIV iaitu AIDS nah. Penyakit AIDS, hepatitis. Ya, okey, bagus. Okey, seterusnya kita tengok soalan last kali.
Pernyataan di bawah merupakan slogan yang digunakan oleh Hospital Kenanga. Menderma darah ialah suatu amalan mulia. Adakah anda bersetuju dengan slogan di atas? Jelaskan. Setuju tak dengan slogan di atas? Setuju. Kenapa kelas? Aisyah, cuba. Mai. Aisyah angkat tangan. Okay, come. Kerana proses menderma darah dapat membantu ramai pesakit dan mampu menyelamatkan banyak nyawa. Ya, mampu menyelamatkan banyak nyawa. Okey, beri tepukan sikit pada Aisyah. Okey. Setakat ni cikgu nampak kamu boleh menjawab dengan baik. Alhamdulillah. Okey, boleh tak sebelum kita menamatkan pembelajaran kita hari ini, ada tak pelajar yang nak buat kesimpulan? Okey, penamat bagi pembelajaran kita hari ini. Oh, Aslam juga. Okey, come. Okey, boleh. Aslam ni aktif sikit. Bagus. Okey. Apa dia kesimpulan abang? Baiklah. Kesimpulannya ialah kumpulan darah A mempunyai antigen A dan ianya mempunyai antibody anti-B. Okey. Manakala kumpulan darah B mempunyai antigen B dan ianya mempunyai antibody anti-A. Baiklah. Bagi kumpulan darah AB, Okey, boleh refer buku. Ni. Senang refer ni. Kan abang refer. baiklah, bagi kumpulan darah AB, ianya mempunyai jenis antigen A dan antigen B. Tetapi ianya tidak mempunyai antibody. Baiklah, bagi kumpulan darah O pula, ianya tidak mempunyai antigen dan ia mempunyai antibody anti-A dan antibody anti-B. Okey, bagus. Beri tepukan gemuruh. Okey, boleh. Okey, setakat sini sajalah pengajaran dan pembelajaran cikgu pada hari ini. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini dapat beri kefahaman dan mencapai objektif kita pada hari ini. Okey, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Okey. Beg ini kamu boleh bawa balik. Bawa balik buat simpanan, buat kenangan. Okey, terima kasih semua. Okey.